kahwin sebab saya kan nampak muda all the time. Bukan MS tu muka surat ke? Saya tengok kat dalam buku kan MS 34 lah apalah. Kan silap konsep ni. Ya, ramai tak tahu kan. Ni Mariam yang cakap. Muka surat. Aku ajarlah Abang. Okay. On serious note, harapnya semua dah breakfast Jap Pat. Ada seimbang lah. Ada orang kata seimbang ketinggian bukannya 1.94. Tak. Dia kalau nak tepat sikit 1.937. Tapi saya bunda kan. Zaki, benda macam tu lagi. Sebelum tu saya just nak cakap kepada pengunjung, tetamu ke? Partisipan kita korang yang tak nak buka kamera ni kenapa? Adakah sebab awak semua belum mandi? Itu nak tahu. Itu yang saya teringin sangat nak tahu. Adakah sebab awak semua belum mandi baru bangun terus on kelas? Atas katil. Lepas tu bagi alasan lah. Ni webinar lah apalah. Macam tu lah sekarang ni. Ingat saya terima alasan-alasan. Tak bergurau. Hai, welcome semua. Tak poetik. Kelakar lah si Iban ni kan. Kelakar lah. Saya memang terkelakkan ni. Ya, itu pun Zaki. Saya tak tahu kenapa Zaki. Saya nampak awak punya tema warna mengingatkan saya kepada Mr. Bean. Tak main-main. Serius. Itu memang tergerak dalam hati saya sebenarnya. Serius. Betul. Power lah. Tapi persoalannya, adakah generasi batch 2004 tahu kenal siapa tu Mr. Bean? Alamak, macam tahu je. Diorang kenal ke? Kenal. Takkanlah tak kenal. Mr. Kacang tak tahu Mr. Kacang. Tahukah anda ada version Malaysia Mr. Kacang? Serius? On serious no? Betul. Serius ada. Memang pernah siap buat. Awak korang tak pernah tengok ke? Memang ada lah. Tak ingat siapa pelakon dia, tapi memang Malaysia cuba buat juga macam Mr. Bean. Jadi Mr. Kacang tak silap nama episod sama. Pernah tengok? Ada yang kata pernah tengok lah. Siap dia. Siapa ni? Ikut umur lah sir. Serius lah. Mr. Kacang. Masalah ni jadi ke tak? Adeline kata nombor TV 1. Pernah tengok? Tak jadi ke pernah tak? tengok. Dia pernah tengok lah. Bukan faktor umur bukan faktor umur. Faham. So okey lah, jadilah cerita tu. Jadi. Wah, ada yang kata tengok Quran je. Tapi betul lah Google Mr. Kacang keluar gambar Mr. Bean lah. Like, seriously. Mr. Kacang keluar Mr. Bean. Yo. Cuba Google Mr. Soya. Mr. Soya? Mr. Soya. Zaki, aku kena game Zaki. Ya. Hangat. Betul cari juga. Zaki dah pandai dah sekarang. Belajar daripada si Iqbal lah ni. Tak. Dia memang macam tu dari dulu sebenarnya. Saya hanya menggalakkan dia sahaja. Dia tuan-tuan dan perempuan. Apa khabar perempuan? Apa ni? Ada Allahu Akbar. Tingginya si Iqbal. Ya, saya teacher. Tingginya si Iqbal. Abang kata. Sorry, my bad. Ikut boleh saya, ini mungkin semalam Syami atau Amir pakai tripod ni, jadi dia punya setting untuk 17 lah. Sorry, kita tinggikan sikit untuk 19 ni. Iqbal 190, jangan main 194, sorry. 194. Tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu lah. Saya pagi kan, saya tak nak buat dosa awal pagi ni. Jadi saya no comment lah bab tinggi ni tak nak mengiyakan, tak nak menidakkan. Awal pagi Niat tu penting. Niat betul. Sebab kalau saya menidakkan, takut nanti saya kecilkan hati orang. Jadi saya tak nak buat macam tu awal pagi. Lepas tu mengiyakan pun berdosa juga, betul? Ya betul. Tapi tak nak beritahu dosa apalah. Auto insaf betul. Susah jadi lagi. Minta maaf semua. Boleh saya beritahu perkara sebenar kepada semua pengunjung kita, kepada semua kita punya student. Tinggi sebenar saya sebenarnya lah 100
Saya minta maaf sangat. Saya bundarkan sahaja to the nearest number. Jadi, I'm sorry. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks, welcome to class. Jemput duduk, datang duduk depan kalau boleh. Tolong jangan penuhkan ruang belakang dulu. Jangan risau, kawan awak akan join awak dekat depan juga. Okay. Shh. Semua yang tak mandi lagi, jangan bising kat sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai pula yang yang beragak. Jangan dengki dengan tinggi orang. Boleh kan sebenarnya. Nampak tak pembaris kat belakang? Okay. Tapi serius, ramai lah yang datang pagi ni. Maksudnya ramai yang bangun pagi, dah mandi dan kau bukan patut ada PDPR. Hari ni cuti. Masih cuti. Hari ni cuti sekolah rasanya. Tak, dia sebabnya kita buat pagi ni juga Zeki, sebab salah satunya adalah ada certain sekolah PDPR dia ada bertumpuk-tumpuk. Maksudnya dia setiap sekolah lain tau. Jadi mungkin dia start pukul 9, habis pukul 10, dia start balik pukul 12. I see. Faham. Jadi kita buatkan pagi ni untuk penuhkan ruang orang-orang yang macam ni, sekolah yang macam ni lah sebenarnya. Sebab tu kita buat juga pagi ni. Nombor 2-nya memang kita tak ada masa petang dah. Petang semua orang dah ada kelas. Ada kelas. Malam pun sama. Rasanya ramai juga menipu ni. Dia kata dia ponten PDPR. Pelasen tak ponten-ponten kan. Ada. Dia pakai 2 device tu. Okay. 2 device. Multitasking. So sebab ada 2 mata, cerebrum pun ada belah kiri belah kanan, hemisfer kiri, hemisfer kanan. Jadi dia tengok dua-dua lah. Faham. Betul. Elok perangai macam tu. Okay. Ada yang kata dia tak ada PDPR juga. Ada setengah sekolah memang dia ada PDPR tapi masih offline sahaja. Timing dia lain. Masya Allah. Chemistry kiri, biologi kanan. Macam mana tu? Kat mana nak letak math dengan fizik? Atas bawah ada. Selit lebih kurang tengah celah sikit mana. Ni dekat otak kita kan ada ruang kosong berisi cecair namanya ventricles. Left ventricles, right ventricles. Jadi mungkin ke situ aku letak kat situ. Hey, jangan percaya nanti. Betul lah. Tadi pula. Betul. Ada ventricles. Ventricle ruang. Betul. Tengok. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom boleh ke kita, saya rasa boleh kita dah greeting diorang ni dah. Boleh. Saya rasa kita dah ramai dah masuk ni. Allah, jadi tuan kita berapa boleh kan? 1.5. Masya-Allah. Jom. Zeki, Sarah, izinkan saya boleh ke? Okey, boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks ataupun lebih dikenali dengan actor kawan semua, welcome to class. And for today's punya class, we are going to go with Wake Up Seminar 04. This is a seminar special untuk korang supaya kita dapat tengok gambaran penuh biology. For today lah, today punya session, biology punya gambaran penuh, the bigger picture, and mana kita nak attack untuk dapatkan A. Ataupun paling tidak untuk improve. Ataupun for some of you, mungkin dia tengah fikir, aku nak lulus je ni. Aku just nak lulus sahaja. So yes, this is all for you. Kepada yang nak maintain A, boleh. Kepada yang nak upgrade ke A, boleh. Kepada yang just nak lulus saja, semuanya ada dekat sini. Everything is here. Di mana untuk sejam setengah ni, kami, ya ini ada pada yang nak A plus ni sekali lah. Adakah saya cakap plus dengan minor study? A tu A plus lah juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks, hari ni saya, Zeki dan juga Sarah, kami bertiga, kami ada satu cabaran yang sangat besar, sangat berat sebenarnya. Kami akan buatkan recap overview of Form 4 and Form 5 dan juga kami akan buatkan format. Kami akan beritahu format untuk SPM Biology. Jadi, apakah cabaran yang paling besar? Bukan dekat awak tapi dekat kami sebagai cikgu. Cabarannya adalah untuk menghabiskan Form 4 dan Form 5 dalam masa sejam. Nombor 2. Bila kami terangkan, contoh bila kita bukakan, okey, untuk tingkatan 4, kita ada chapter 4, contoh. Kami sebagai cikgu, kami akan ada satu perasaan untuk mengajar. Kami akan ada satu perasaan untuk terangkan dekat awak sampai awak faham. Tapi ingat, kali ni punya kelas bukan untuk difahamkan semua chapter. Faham ni? Bukan untuk difahamkan keseluruhan chapter. Tapi kali ni punya kelas adalah untuk awak dapat gambaran chapter ni pasal apa.
Jadi, jangan lepas ni, waktu kami tengah menerangkan, saya risaukan satu je. Kami tengah menerangkan, awak akan rasa macam, aku still tak faham chapter ni. No, bukan untuk awak faham chapter tau. Dia adalah untuk awak tahu, chapter ni benda yang pentingnya dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dia bukan intro, dia juga bukan summary saja. Dia lebih kepada untuk bagi tahu dekat awak, chapter ni sepatutnya awak attack dekat mana? The focus dia. Yes. Jadi, we are going to go fast. Kita akan pergi laju. Kalau awak nak pergi tandas ke apa ke, saya minta tolong pergi sekarang ataupun tahan sampai pukul 11.30 nanti. Kalau awak nak pergi minum ke apa ke, stay, hold dulu kejap. Kalau awak tengah nak makan, jangan makan dulu. Dan semua nota ni, contohnya ini adalah overview form 4. Ini pula adalah overview form 5. Maksudnya chapter 1 sampai 13. Tadi adalah chapter 1 sampai 15. Semuanya ada dalam satu page yang telah diringkaskan untuk attacking point kita. And of course, awak akan dapat benda ni. You will get this. Because kami bertiga tak stay up malam khas mata-mata untuk buat benda ni supaya awak tak dapat. We want you to get this one. How? Nanti hujung kelas kami akan beritahu macam mana kami akan edarkan benda ni. Sebab dalam kelas ni bukan hanya subscriber yang ada. Dan kali ni punya kelas is not about Plusion sahaja. It is about 04. Walaupun mungkin lepas ni kita dah tak bertemu dah. Saya harap lepas ni apa yang kami bagi ni, awak akan dapat gunakan. Awak akan dapat aplikasi. Okay. Jadi, are you guys ready? Dah bersedia ke? Biar saya terangkan sikit flow yang akan berlaku hari ini. Untuk tingkatan 4, biar saya tunjukkan saja dekat kawan. Untuk tingkatan 4, for form 4, kita akan ada 3 orang yang akan menerangkan dengan laju. Yang pertama adalah Sir Iqbal akan terangkan chapter 1 sampai 7. Kemudian kita ada Sir Zaki akan terangkan chapter 8 sampai 11. Dan Miss Sarah akan terangkan 12 sampai 15. Itu adalah untuk tingkatan 4. Dan kami hanya diberi masa 10 minit setiap satu. Kemudian, kita juga Merces. Nah, kemudian kita juga form 5. Untuk form 5, 1 sampai 7 masih lagi Iqbal. Kemudian 8 sampai 10 adalah Sarah, 11 sampai 13 adalah Zaki. Again 10 minit sahaja. Walaupun Iqbal ni 1 sampai 7 nampak macam banyak, nampak macam impossible untuk kita habiskan. Sebenarnya cheat ni adalah chapter-chapter yang pendek. Cabaran besarnya adalah dekat Zaki. Tema dia. Ini adalah chapter yang panjang. Tema lain. Yes. Sama juga dengan 8 dan 10 sebelah ni di kelas. This is the long chapter. Okay. Jadi, kita akan tengokkan sempat tak nak salin. Jangan salin. Sempat tak nak salin, jangan salin. Sebab kalau awak salin, takutnya sambil kami tengah terangkan dekat point G, awak masih lagi dekat point B menulis. Betul. So, awak tonton saja. If you want to salin, you can go to YouTube after this. Tengok balik replay kat situ. And then you can pause and play, and pause and play. Sekarang ni, this is a live class. Kita interact habis-habisan. Kalau ada apa-apa soalan yang perlu awak tanya. Kalau perlu kami jawab, kami akan jawab. Okay. So that is the mindset yang awak kena ada. Sebab seminar kali ni dia adalah satu seminar yang agak heavy. Sebab tu starting dia kami bagi light sikit. Dia bagi fun-fun sikit. Lepas tu dah habiskan dekat form 4 dan form 5, kita juga akan buatkan overview format paper 1 Teacher Sarah, paper 2 Sir Zaki, and paper 3 Iqbal. Okay. So ini adalah usaha kami MC Plus untuk membantu awak. Sebab kami tahu ramai daripada awak yang terkesan tengok result Promax. We just want to tell you, apa yang Promax tu dapat, awak pun boleh dapat. Kalau awak belajar dengan ada satu strategi yang betul. And itu adalah satu benda yang penting sebenarnya. Ramai orang belajar, tapi ramai yang salah belajar juga. You have to have strategy. Dan jom kita tengokkan sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak teruskan lagi, biar saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Sir Iqbal, tinggi 194 dan saya mengajar biologi dan sains. And kita ada Sir Zaki. Sir Zaki dia berumur sangat panjang dan juga sepanjang saya dan juga dia adalah lelaki. Kemudian kita ada Teacher Sarah. Teacher Sarah dia taklah setinggi saya tapi dia adalah cikgu biologi paling muda dekat sini. Yeah. Paling muda dan as of tomorrow dia adalah satu-satunya cikgu biologi yang masih lagi 20-an. As of tomorrow. For today saya masih lagi 20-an
hari ni masih lagi 20-an. Sehamidi dah 30. 32, 33 kot. Tak ingat berapa Sehamidi? Samidi dah macam bapak 33. kita dah. Bapak kita tak. Kalau Sehamidi bapak, Sezeki ni atuk. Sezeki dengan Samidi siapa muda? Samidi lagi tua lah. Ya, kepada saya tak yang nak buat dosa bertanya, awal pagi ni saya tak nak buat dosa. Sezeki, you umur dengan Samidi siapa lagi muda? Midi. Saya tak nak buat dosa. Saya tak nak buat. Bukan Samidi 36 Zeki 37. Allah, sir. Serius ah. Jangan. Bagus. Salah. Iqbal salah. Ya, bukan. Saya main petik je nombor tadi sebenarnya. Alright. Zeki sebenarnya 43. Age is just a number. Betul tak? You must be young at heart. Okay, dan kepada yang tanya mana Sehamidi hari ni tak dapat join sebab dia terpaksa dia ada kelas PDPR yang perlu dijalankan. Dia tak boleh escape. Minta maaf. Tapi next session yakni sains dia akan ada insya-Allah. Yes. Alright, jadi jom kita mulakan. Boleh ke Zeki, Teacher Sarah? Saya akan mulakan chapter 1 sampai 7 dulu. Let's go. Form 4, bersedia? Ready? Kita akan pergi laju. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, and class untuk Form 4 chapter 1 sampai 7. This is the quickest overview yang saya boleh bagi dekat awak untuk awak dapatkan gambaran apa yang kita belajar chapter 1 sampai 7 sebenarnya. Dan sekarang ni saya rasa kepada kalau ada Form 4 dekat dalam ni, awak sekarang ni tengah dekat chapter 8 atau 9. So maksudnya this is a very brief recap. Tuan-tuan dan puan-puan, chapter 1, this is an intro to biology. So kalau awak tengokkan dekat chapter 1 dekat sini, dia tak ada apa yang penting sangat except for a few istilah yang diperkenalkan dekat awak. The dorsal, ventral, posterior, anterior, things like that sahaja. Which yang nanti kita akan cover balik secara automatiknya dekat dalam chapter 14. So you don't have to worry about that. So chapter 1 should be tak ada masalah. Chapter 2 adalah pasal cell. The basic unit of life. Cells yang kita tengok kan, kita ingatkan selama ni kita belajar sel tu ada nukleus, ada mitochondria, habis. Rupanya dalam tu, sel tu ada banyak organ-organ kecil yang lain yang dipanggil sebagai organel. So ini yang kita akan belajarkan fungsi-fungsi organel, sebab fungsi organel inilah yang akan melambangkan fungsi tisu. Dan fungsi tisu inilah yang akan melambangkan fungsi organ. Fungsi organ inilah yang akan melambangkan diri kita sebenarnya. So dengan mengetahui organel, awak juga akan tahu macam mana badan manusia berfungsi. And daripada sini kita akan comparekan juga antara sel haiwan, animal cells, plant cell ataupun sel tumbuhan. Ada certain organel yang ada dekat haiwan and ada certain organel yang hanya ada dekat tumbuhan. Only certain organelles can only be found in plants and certain organelles can only be found in animals. From here kita tengokkan pula tentang kita punya hierarchy cells, iaitu kita ada sel tanpa sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi ini. Yang organ jadi sistem. And semua ni kita akan fokuskan kepada jenis tisu dia sahaja untuk manusia dan juga untuk tumbuhan. Tetapi kalau awak tak dapat dekat sini pasal tumbuhan, it's okay sebab dia akan ulang balik dekat dalam chapter tingkatan 5 bab 1 pasal plant tissue. And from here kita juga akan comparekan tentang unicells. Ada certain hidupan dalam dunia ni yang dia bukannya ada macam kita, banyak sel, multicellular. Dia ada satu sel saja, tapi walaupun dengan ada satu sel, dia boleh buat apa yang kita boleh buat. Kita boleh berjalan, dia pun boleh berjalan. Dan kita akan fokuskan dekat sini juga. So daripada chapter 2 ni, kalau awak dapat tahu tentang fungsi organel, awak dah cukup power. Sebab fungsi organel ni akan dibawa nanti ke dalam chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6 dan juga chapter 7. So you have to know daripada sini fungsi organel sebenarnya. Alright. Dan fungsi organel dekat sini, kita tengok pula kepada chapter 3. Fungsi organel dah tahu. Sekarang ni kita tahu juga dalam organel, dalam sel ada bahan. Luar sel pun ada bahan. Macam mana pergerakan keluar masuk dia? Macam mana air tu tahu nak masuk waktu bila? Macam mana gula tu tahu nak keluar waktu bila? Ikut mana? Ikut dia punya plasma membrane. This is what regulate the ins and outs of materials inside the cell. Jadi kita akan tengokkan dekat sini macam mana dia mengawal menggunakan pengangkutan aktif and passive. Yang mana yang gunakan tenaga, yang mana yang tak gunakan tenaga. Dan dekat sini yang awak kena tahu kan adalah pasif ada 3 jenis. 3 jenis ni pula menggunakan 3 bahan berbeza. So kalau awak tahu yang ini, dah cukup cantik. Kemudian untuk konsep hypoisohypertonic. Hypoisohypertonic dia bermain dengan kepekatan.
Kalau benda tu pekat sangat, dipanggil sebagai hyper. Kalau benda tu cair sangat, dipanggil sebagai hypo. Kalau benda tu just nice, dipanggil sebagai iso. And daripada sini, apa efek dia kalau kita masukkan sel kita dekat dalam larutan yang berbeza? Dia mengembung ke, dia pecah ke? Ini kalau awak tahu, cantik dah. Sebab dekat sini juga akan ada eksperimen yang melibatkan your observation. Chapter 4. Chapter 4 ni ramai yang kalah sebab dia anggap ni macam chemistry. Dia nampak macam dia nampak macam kimia. Betul ke tidak? Tetapi jangan risau. Dia nampak sahaja macam dia nampak sahaja macam tu, tetapi sebenarnya dia tengah cerita pasal apa tau? Dia tengah cerita pasal apa yang sel ni punya bahan. Apa yang sel ni punya bahan? Maksudnya, what made up cells? Apa yang mendirikan sel ni? Adakah protein sahaja? Kita tahu sel ada protein. Tapi rupanya sel ni juga adanya karbohidrat, adanya nucleic acid, adanya lipid. And of course, akan adanya ataupun in English dipanggil sebagai, itu English lah, in BM dipanggil sebagai air. Kalau macam orang Kedah panggil ayak. Kalau macam orang Perak panggil ayor. Kalau orang Selangor panggil apa tu? Macam tu kan. Jadi semua benda macam tu adalah yang dijumpa dekat dalam sel lah semua ni. So yeah, itu je. So you have to relate back. Semua benda yang awak belajar, you have to relate back dengan sel. Gitu. Okay. Jadi, kepada orang Selangor minta maaf. Jangan risau. Saya pun duduk Selangor. Saya pun selalu tak ada air kadang. Kemudian chapter 5. Chapter 5 adalah pasal metabolism. Kalau tadi kita dah belajar, chapter 2 dah belajar tentang sel dan juga organel dekat dalam. Chapter 3 dah belajar tentang keluar masuk. Chapter 4 dah belajar tentang bahan yang mendirikan sel. Chapter 5 is metabolism. Maksudnya adalah proses dalam sel. Yes, proses yang dihasilkan oleh sel. Kita ada dua jenis ini, anabolism, katabolism. Inilah kategori metabolism. Apa benda semua ni? It's okay. Nanti kita recap balik. But for now, awak kena tahu tentang semua sel ni buat kerja menggunakan satu alat. Macam kita banyak menggunakan alat untuk hidup. Kalau kita nak bergerak, kita gunakan kereta. Kalau kita nak naik ke atas, kita gunakan lift. Kalau kita nak menulis, kita gunakan pensel. Sel juga ada alat dia. Dan alat dia adalah yang dipanggil sebagai enzim. Enzim ni macam mana pula? Apa benda ni pula? So kita sekarang ni tengah nak belajar tentang benda bukan hidup. Sedangkan tadi kita belajar pasal sel. Something yang hidup, belajar pasal membrane dia, belajar pasal bahan dia. Now we're going to learn about enzyme. It is not living, it is not alive, but at the same time, it is useful to the living. Dia adalah sejenis alat sahaja. Dan alat ni dihasilkan macam mana? Awak kena tahu macam mana dia dihasilkan daripada sel tu. Nombor duanya, awak kena tahu macam mana dia berfungsi dalam sel tu. Nah, ini adalah tentang alat dia. Yang keenam adalah berkaitan dengan mitosis and meiosis. Chapter ni paling mudahnya adalah dia senang nak faham tapi susah nak ingat. Awak kena faham ini ya. Ada setengah chapter dia susah nak ingat tapi senang nak faham. Contohnya macam nutrisi. Senang nak faham, susah nak ingat. Ini adalah susah nak ingat tapi senang juga nak faham. Proses dia adalah daripada satu, dia pecah jadi dua. Tapi of course, proses dia ada macam-macam. Itu yang menyebabkan student rasa susah. Tapi ingat saya nak cakap sini, kalau awak rasa susah, maksudnya dekat sini awak belajar dengan cara yang salah. Soalan saudara, kalau awak rasa susah, maksud dekat sini awak belajar dengan cara yang salah. Why? Sebab dekat sini, this is basically a story of 1 into 2. Satu jadi dua. Saya ulangkan balik. Sekarang ni, ingat tak waktu dulu awak pernah jadi zygote? Awak sperma, awak ovum bercantum jadi zygote. Yes, kepada yang ingat, tanya. Kepada yang tak ingat, awak sama macam saya. Sebab saya masih pun tak ingat juga. Saya tak ada lagi cerebrum pada waktu tu. Tapi kalau awak dah ingat, that is from here, daripada sini, macam mana daripada satu zygote boleh jadi manusia? Inilah dia punya chapter dia, mitosis. Macam mana pula daripada satu manusia boleh jadi sperma? Inilah meiosis. That is the understanding yang kita kena fahamkan. And from here, it is all process. Awak akan dapat faham lebih banyak kalau awak tengok animation. Sebab ini dua benda paling besar, mitosis and meiosis. Tapi jangan lupa juga, kita ada kitar sel, cell cycle. Macam mana sel tu hidup? Macam kita pada cell cycle juga, daripada baby jadi manusia, dari baby jadi kanak-kanak, jadi teenagers, jadi dewasa. Ada orang pada cell cycle, daripada G1 dia pergi S, daripada G2 dia pergi M. Itu adalah cell cycle. Chapter 7. Chapter 7 is quite simple. Chapter 7 adalah chapter yang relax sikit. So chapter 7 dia tengah ajar macam mana manusia ataupun sel hasilkan tenaga. That is chapter 7.
Macam mana dia hasilkan tenaga? Dengan dia ambilkan glukos and dia pisahkan glukos. Tapi nak pecahkan glukos ini boleh gunakan oksigen dan juga boleh tak gunakan oksigen. Yang ini yang kalau kita comparekan, kita akan tengokkan dia ada aerobik dan juga fermentation. Kita tak cakap pasal anaerobik sangat. Ingat, kita tak cakap pasal anaerobik sangat untuk Form 4 dan Form 5 biology. Kita hanya cakap tentang aerobik yang ada kalau ada oksigen dan juga tadi adalah fermentation. Fermentation ada 2 jenis pula, alkohol dan lactic acid. Awak kena tahu sel apa yang buat alkohol, sel apa yang buat lactic acid, and then you are golden for chapter 1 sampai 7. Next, kita pergi pula kepada Sir Zeki untuk terangkan chapter 8 sampai 11. Over to you, Sir Zeki. Hello. Warga Pelasian Form 4 dan Form 5. Apa khabar? Saya Sir Zeki, saya tutor biologi anda yang memang tak setinggi 194 cm. Okey, jadi saya akan teruskan untuk memberikan kepada anda fokus untuk chapter dalam Form 4. Yang pertama, chapter 8. Bab 8, ladies and gentlemen. Kalau tadi kita belajar apa bab 7 mengatakan bahawa sistem respirasi, the respiration inside the cell. Tapi kali ni chapter 8 kita akan tengok the big overview tentang sistem respirasi, the mechanical part, bahagian mechanical, iaitu proses macam mana kita nak dapat oksigen masuk dalam badan kita. How can we able to gain oxygen into our body? Dan kita bukan saja fokus kepada manusia. Tengok manusia ni, dia ni standard purata ketinggian Malaysian iaitu 160 saya rasa. Ya, tengok gambar manusia ni. Dan juga kita akan fokus kepada sistem respirasi katak, ikan dan juga the grasshopper iaitu belalang. Menarik kan? Sonok belajar tentang sistem pernafasan dia. Kenapa? Kalau serangga tidak ada darah. We will learn about insect. How do they able to exchange gases without using a true, kita kata menggunakan darah sebenar. Yang kedua, ikan. Jangan cakap ikan bernafas kat udara, tapi ikan boleh mati lemas dalam air. Alright, so the fish can drown inside the water itself. Kenapa kita akan bincang? Manakala katak dia special. Awak dah belajar ni waktu PT3. Katak bernafas guna dua sistem. It will use 2 type of organ actually to have their respiration. Itu tentang mekanisme organ yang besar. Kemudian, the next one, what should we learn about chapter 8? Ini sangat detail. Apa yang kita perlu fokus, ladies and gentlemen, dan banyak kerap ditanya ialah bagaimana pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida boleh berlaku dalam darah kita dan juga dalam sel kita. You have learned this. You have learned about this mechanism during in your Form 3 chapter, iaitu the transportation system. Tapi kita akan go through lagi dengan lebih detail. Malah melibatkan beberapa istilah baru, contohnya tekanan separa, partial pressure of oxygen, carbon dioxide, supaya baru kita faham kenapa oksigen daripada alveolus masuk ke darah and vice versa. Sebagai contoh. Itu chapter 8. Easy dan awak semua dah ada basic daripada PT3. InsyaAllah should be no problem. Next, chapter 8. Tadi kita dah masuk dalam nutrisi kan. So now, abang-abang, kakak-kakak, nampak ke ni? Sekejap, saya nak adjust sekejap. Saya punya TV. Nampak dah? Nampak everyone? Chapter 8 is about what? Chapter 9. Digestion. Chapter 9. Minta maaf. Saya terganggu sikit tengok muka seibal awak. Comel. Okay. Okay, chapter 9, ladies and gentlemen, is about digestion ataupun sistem pencernaan. Tentang bagaimana makanan yang kita makan. Contohnya, pagi tadi kita makan Snickers. Bagaimana Snickers itu, by the end of the digestion process, pada hujung proses pencernaan, Snickers. Orang tak tahu Snickers dah kan. Nasi lemak yang kita makan. Bagaimana nasi lemak yang kita makan pada malam itu bakal membantu membina sel otot kita yang baru. Itu sebenarnya cerita tentang bab ini. So we will learn about this. How the food in the shape, in the form of nasi lemak, mula-mula dalam bentuk nasi lemak, dia akan dihancurkan, and then bila itu mechanical, bila masuk ke badan kita, kita akan recall balik tentang enzim tersebut. Awak tak tahu ke Snickers tu apa? Chocolate bar. Okay, now, lady, kenapa cakap pasal kasut pula? Okay, ladies and gentlemen, saya kena
kena pertahankan, ramai cakap kasut. And now, enzyme, kita dah belajar tentang enzyme tersebut, and then we will learn about the action of enzyme. Please, ladies and gentlemen, tindakan enzyme sangat-sangat penting. Dan bagaimana pula lepas dia dicernakan oleh enzim, bagaimana hasil pencernaan tersebut, glukos, amino acid, asid lemak boleh masuk ke dalam badan kita. So we will learn about absorption. By the way, chapter 9 ni panjang tau, panjang dan banyak detail dia. Allah, kita kata banyak fakta. Tapi ladies and gentlemen, abang-abang, kakak-kakak, jangan takut. Sebab bab ini seronok dibelajar. Terutamanya, saya nak awak set in mind bila masuk bab 9. Ya. Cuba fahami dengan niat awak nak supaya awak dapat gunakan ilmu ini untuk jaga badan. InsyaAllah. Cakap tu mesti ada yang terbuka mata kan. Nak belajar bab ni lebih tenang kan. Lebih baik kan. Alright, so you have to understand about this tentang absorption process, proses penyerapan. Lepas penyerap, lepas semua hasil pencernaan ini diserap, kemudian dia perlu dihantar ke badan-badan kita, terutamanya ke hati kita, our hepatic organ. So daripada hati tersebut, bagaimana hati menggunakan itu namanya assimilation. You have heard about this term assimilation semasa chapter waktu PT3. Kan? Lepas asimilasi, yang paling best lepas kita dah guna mana yang kita perlu guna, and then ni penting, pernah keluar dalam soalan paper tu, iaitu proses penyahnajisan ataupun penyahtinjaan or the defecation. Proses bagaimana kita boleh mengeluarkan bahan-bahan yang tidak tercerna. A process where our body able to expel the undigested materials inside our colon, or our intestine. Itu adalah proses-proses dalam chapter 9 yang kita akan belajar, dan seterusnya awak dah tahu topik nutrisi seimbang. Tapi jangan main-main, paper tu pernah juga keluar tentang bagaimana kita nak mengawal nutrisi seimbang. Malah, tolong fokus bab ini kerana sekarang ni mungkin fokus, kalau awak belajar tentang nutrisi seimbang, about balanced diet, dia boleh menjadi soalan dalam SPM because our government want you guys to have balanced diet from now. Nak memastikan awak semua suka makan sayur hijau dari sekarang. Chapter 10. Nampak chapter 10. Sekali lagi kita ada, ni nampak gambar ni. Yang pertama, apa hint untuk chapter 10 bab 10 ini? Nampak gambar ni? Ingat, ni bukan hati, ini jantung. This is the heart, not the liver, not the lung, the heart. Jadi, chapter ini tentang apa? Sistem pengangkutan dalam organisma hidup. It's about the transportation system inside or any organism. Dan kita akan tengok bagaimana manusia punya sistem. Kita akan belajar senang. Katak sekali lagi. Bagaimana sistem jantung katak, pelik-pelik tapi seronok. And then kita ada apa kita panggil ikan. Dan last sekali, serangga jangan lupa. Lipas. Ini pun kita akan belajar bagaimana lipas juga mempunyai sistem pengangkutan. So apa beza dia? Chapter 8, respiration. Ini tentang darah, jantung. How the blood able to be pumped and transported to throughout our body. Okay, alright. Jadi itu ialah tentang sistem yang kita perlu belajar. Next one, ini topik yang saya suka sangat-sangat dan soalan suka tanya. Contohnya tentang sistem limfa or lymphatic system, ladies and gentlemen. Tak tahu apa benda tu? Nanti kita belajar. Tapi awal saya cakap lymphatic system atau sistem limfa, kita kena fokus kerana soalan suka tanya tentang masalah kesihatan. Macam baru-baru ni yang sedihnya seorang juara badminton Indonesia meninggal dunia kerana heart attack. Kemudian Christian Eriksen pemain bola Denmark tiba-tiba collapse kerana heart attack juga. Tengok muda dan aktif kena heart attack. Jadi kita akan cuba fahami apa yang berlaku di sini. Sebab tu guys, tak rugi kita belajar biologi. Can relate with our surrounding and ourselves. Next one, chapter 11. Ini memang awak kena belajar lah ya, sebab kita kena pandemic COVID-19. So, chapter 11 is about our body defense against diseases. Pertahanan badan kita melawan penyakit spesifik dan tak spesifik. Iaitu, kalau tak spesifik, form 2 ingat lagi ke? Iaitu sistem pertahanan yang pukul rata semualah. Bakteria, patogen, virus masuk, kita akan cuba lawan secara tak spesifik dulu. Tapi kalau gagal, dan bakteria itu, the virus able to enter into our body, and then we will activate our specific system. Kita akan aktifkan pertahanan spesifik kita, iaitu yang melibatkan, dia tak tulis tapi nampak gambar-gambar Y itu antibody. Awak dah belajar dah. Senang kan? And then tengok graf ni, awak pun dah belajar dah dulu, iaitu bagaimana kita nak
Sebab tu vaccination dan juga anti-serum. Yes, we will learn about this, and this is very very important. Kita akan belajar fokus dan selalu keluarlah exam. Next one, kita silakan Miss cantik kita, iaitu Miss Sarah. Hi guys, Assalamualaikum and good morning. Hi. Alright guys. Okay, for those yang tak kenal saya Miss Sarah. Okay, so today I will be covering chapter 12, 13, 14 dan 15 untuk syllabus Form 4. But before that, I want to ask you something. Ada tak student Form 4 Bio kat sini? Ada tak? Ada, that's great. Okay, kalau ada level lain pun, selain daripada Form 4 Bio dan Form 5 Bio, you guys are welcome to know what's going to happen in the future. Lebih bagus untuk tahu apa yang jadi daripada ketinggalan, betul tak? Okay, mungkin untuk Form 4 Bio, okay, benda ni awak belum lagi belajar sebab you still dekat di pertengahan, betul tak? Tapi for those yang Form 5 Bio, it's like a recap for you. Recap yang baik untuk awak supaya awak boleh ingat balik apa yang awak been missing or whatever you never knew happened. Jadi apa yang kita buat ni adalah semata-mata to bring you on the right track. Itu je kita punya aim dan motif kita sebenarnya adalah bukan nak mengajar awak tapi untuk menunjukkan dekat awak yang awak boleh berjalan sendiri. Okay? Jadi I nak sambung. Okay, so I want to continue from where Sezeki tadi berhenti, Sezeki stop. Okay, jadi disclaimer awal-awal yang bagi tahu, I cannot be touching every single topic. Janganlah kata nanti macam, ada topik ini Teacher Sarah tak sebut. Memang tak sempat. Sebab kita ada banyak chapter. KBSM dulu, very short chapter. Tapi awak tahu KSSM memang panjang kan? Jadi saya akan cuba yang terbaik untuk awak semua untuk cover whatever we have dalam setiap chapter. Jadi macam chapter 12. Okay, chapter 12 ni dia ada sambungan dia sebenarnya tapi dari segi organisma yang lain. Now you know you're not the only living thing. Betul tak? Selain daripada manusia, kita ada haiwan, kita ada tumbuhan, even kita ada the microbes. The microorganism. Bila saya kata living thing maksud dia pun guna semua proses yang kita guna. Jadi sistem saraf adalah salah satu sistem yang sangat penting. Nah, kenapa awak boleh react kepada saya, Sezeki, Seiqbal today is because you ada sistem saraf. So the nervous system in this chapter tell us about how the organ function, seperti macam mana brain kita function, what is the spinal cord, saraf tunjang. Mungkin ada yang kat sini tak kenal saraf tunjang tu siapa. But it's okay. Sebab kalau awak tengok daripada kecil kan, kita asyik kata kepala otak engkau. Tak adalah pula kita kata kepala saraf tunjang kau. Betul tak? Sebab tu kau kenal otak, kau tak kenal saraf tunjang. So tak boleh salahkan awak. Kan? Jadi this is the time you learn. Okay, so you learn about apa tu sistem saraf. Jadi habis saja you belajar pasal apa tu saraf tunjang dan otak, you akan tahu fungsi dia pula. Yes, bila you tahu fungsi, you akan tahulah. Otak buat ni. Saraf tunjang buat ni. Dari situ you akan faham apa beza tindakan terkawal, luar kawalan and reflex. Involuntary, voluntary and reflex. Okay? Jadi once you dah habis belajar nervous system, you akan diperkenalkan kepada another system pula dalam chapter ni which works together with the nervous system. So maksud dia dalam chapter ni bukan saja nervous system, kita ada sistem lain juga which is called the endocrine system untuk bantu awak bertindak balas to your surrounding. Tapi beza antara endocrine dengan nervous system is the nervous system happens so fast. Laju gila. Macam contoh, kalau ada orang datang kat belakang awak, terkejutkan awak, awak terkejut. Cepat gila kan? Tapi dia hilang dengan cepat. Dia cepat datang, dia cepat pergi. Tapi kalau katakan sistem endokrin ni, dia tak sepantas macam sistem saraf. Dia mengambil masa. Contoh, kena marah dulu dengan boyfriend, baru sedih. And sedih tu sampai sebulan. Lama kan? Betul. Apa mana ada Fatin Nur Hazira? Kau selalu nangis kan? Kita kena jadi bijak tuan-tuan dan puan-puan. Boyfriend marah kita, kita marah dia balik. Tak dosa, tiada ikatan. Nanti dah kahwin dosa. Betul tak Sezeki?
No comment. Tak nak buat dosa pagi ni. Okay, so guys, where were we tadi? Yes. Jadi beza antara endokrin dengan sistem saraf, endokrin it takes a very long time untuk stay in your body compared to sistem saraf. Tak adalah sampai besok lusa kan, tapi comparison dia kepada sistem saraf dia lambat sikit. So endokrin dia menggunakan cecair kimia, tapi dia tidak mempunyai salur sendiri. Macam mana dia pergi ke organ sasaran dia? Dia menggunakan sistem peredaran darah. That is why awak kena belajar sistem peredaran darah dulu. Okay? So that's the differences. So you would know more. And selain daripada itu kita akan belajar masalah kesihatan. Apa jadi kalau you tak cukup hormon? Apa jadi kalau you terlebih hormon? Example, macam contoh. Pernah dengar tak cerita Snow White and Seven Dwarfs? I'm sure you pernah, right? Okay. Nah, saya nak betulkan something. Bila kita sebut pendek, apa maksud dia? Rendah. Alia memang dilayan Astro Oasis saja, betul? Pagi-pagi kau dah solat subuh ke belum, Alia? Alhamdulillah, Alia. Okay, so boleh tak awak kata kawan awak tu kerdil? Okay, dia bahasa Melayu dengan istilah sains dia ada a little bit different kat sini. Bila kita sebut kerdil ataupun dwarf, dia bukan benda normal. Sebab rendah is normal. Macam contoh, saya lebih rendah daripada Iqbal. Betul. Sebab dia 194, saya 167 je. Saya tak setuju. Jadi, Sezeki saya tak nak masukkan campur Sezeki ke dalam ni. Saya tak nanti Sezeki dosa. Okay, so itu maksudnya saya lebih rendah daripada si Iqbal. Saya tak boleh kata saya lebih kerdil daripada si Iqbal. Okay, kerdil adalah sejenis masalah. Dia bukan penyakit genetik. Walaupun ada research mengatakan genetic plays a very big role. Tapi sebenarnya dia more to hormonal problem. Yes, bila awak sebut kerdil tu be very careful. Dwarfism. Dia memang masalah kekerdilan. Jadi that is because of the problem related in hormone. Okay? Dia bukan bila awak sebut terbantut kan, terbantut is a very big picture. Dia more towards kita punya pertumbuhan badan kita capai maksimum. Okay? Next one, kita ada chapter seterusnya, kita ada chapter 13. Okay, chapter 13 ni sebenarnya ada kena-mengena dengan apa yang kita tengok tadi daripada hormon. Tapi chapter ni kita panggil dia sebagai homeostasis ataupun negative feedback mechanism. Okay, apa tu negative feedback mechanism, cikgu? Kalau ada negatif, ada ke positif? Definitely ada. Tapi awak hanya fokus on negative feedback mechanism. Dia adalah a mechanism dalam badan kita yang kita cuba jadikan dia balik normal. Okay, kenapa nak jadikan dia balik normal? Kita tak normal ke? Okay, dalam hidup kita, kita tak akan 100% perfect. Betul tak? Kadang-kadang exam bio kita boleh dapat 99. Kadang-kadang exam bio kita boleh dapat 98. Kadang-kadang exam bio kita boleh dapat 100. Kadang-kadang trial kita dapat B, C, SPM, A+, weh, A+. Cikgu Sarah ni cakap aja. Tahun 2020 kan Sezeki, Promax ramai gila dapat A+. Awak boleh tengok kat story. Ramai gila dapat A+. Saya nak dapat heart attack dah terkejut. Nak rasa terberanak dah. Sebab terlalu ramai yang dapat A+ tau. Grade diturunkan. Every year lah diorang kata grade diturunkan. Awak jangan dengar mainan politik. Yang paling penting dekat sini adalah awak fokus on pelajaran awak. Politik tu orang lain yang buat, bukan awak. Serius. Tahun ni memang. I rasa because manusia ni bila diuji, dia akan go extra mile. Contoh, kalau saya suruh awak lari sekarang, lari 100 meter. Awak tak nak lari. Tapi kalau saya cakap kat awak, lari weh, rumah kau terbakar. Kau lari. We human like that. Kita kena dicabar baru kita maju ke depan. Okay? So apa kena mengena? Badan kita macam tu. Sometimes dia jadi tak normal. Sebab cuaca terlalu panas. Betul tak? So dia nak capai balik tahap kenormalan tu, jadi dia bagi awak berpeluh. Sometimes you minum air banyak sangat. Tak normal. Sebab hari-hari you minum 3 liter. Tiba-tiba hari ni you minum 6 liter. Jadi you kencing lebih daripada kadar biasa. Ini yang kita kata, badan kita cuba nak mencapai kenormalan. Ni ayat biasa lah. So kita ada budak form 4 dalam ni kan. So this is to reach back you punya normal environment.
Okay, the ability of your body to maintain its internal environment. Itu yang kita kata homeostasis. Okay, jadi other than that, kita juga belajar pasal the urinary system, the kidney in our body. So the kidney in our body is so important that dia yang one of the organ yang tolong jadikan homeostasis kita stable. Not only the kidney, kita ada the pancreas, kita ada the brain part yang kita panggil sebagai hypothalamus that helps in this process. So when you look into this chapter, you akan belajar lagi banyak. Macam mana kencing kita dihasilkan. Kenapa kawan saya punya kencing dia warna jernih? Kenapa kencing saya dia warna gelap? Semua tu you akan belajar dengan lebih lanjut bila you belajar chapter ni. Okay? Alright. Now, after chapter 13, you will be introduced to chapter 14. Okay, yang ini yang kita tunggu-tunggu dari kita zaman form 1, form 2 sebab dulu form 2 dah diperkenalkan kepada sistem rangka. Tapi tak ada pun form 2. Jadi dimasukkan dalam syllabus form 4. In form 4 biology, awak akan dikenalkan kepada sistem sokongan dan sistem pergerakan. Okay, when I said sokongan, pergerakan, isn't it the same? Orang panggil motion. Motion dalam fizik apa guys? Gerak. Betul? Jadi in biology, pergerakan is called movement. So apa sebab kita ni boleh bergerak? Cikgu, sebab kita ada tulang cikgu. Ni ramai dah salah faham. Tulang hanya boleh bantu awak dari segi memberi bentuk badan, dia boleh protect internal organ awak, it provides you body frame, it gives you a great posture. Posture bahasa Melayu kita kata postur. Macam contoh saya tengah duduk, kalau saya tengah duduk tegak ni posture yang bagus lah. Kalau saya duduk slanted ke depan, ni posture yang tak bagus. So bila kata sokongan, support, dia hanyalah tisu keras, iaitu tulang. Tapi bila sebut movement, barulah kita pergi ke tisu-tisu lembut yang membantu tisu keras tadi, tulang. Which is our muscle. Which is other tissues yang kita ada soft tissues like ligament, kita ada tendon, betul tak? So kita ada several tissue yang sebenarnya boleh bantu in movement. Tapi tulang tak bantu in movement. Sebab tu kalau awak tengok, cacing dia tak ada tulang, steady je, hidup juga, mana mati. Sebab tulang bantu memberi bentuk. Dia tak perlukan tulang sebab bentuk dia datang daripada cecair dalam badan dia. Yes, exactly. Hydrostatic. So nanti kita akan belajar in depth. Macam haiwan yang bertulang belakang. Kita ada rimbang, contoh reptiles. Kita ada ikan, kita ada mamalia, kita ada burung, kita ada ayam. Mana ada ayam? Itu apa? Amfibia. Kau apa ya kan aja kan? Yes, so semua yang bertulang belakang ni, the vertebrates, okay, diorang ada sistem rangka yang lebih stabil. Dia menggunakan tulang, dia menggunakan tisu lembut seperti otot untuk bekerja sama. So you akan belajar mengenai sistem rangka diorang. Lepas tu selain daripada tu, kita akan fokus banyak kepada human body mechanism. Macam tangan kita boleh lipat, macam tangan kita boleh diluruskan. Macam mana kita boleh bergerak, macam mana kita boleh jalan. And of course, you juga kena tahu tentang penyakit-penyakit related to tulang. Apa tu osteoarthritis, apa tu osteoporosis. Bukan sama ke? Nanti kita akan belajar lagi detail, okay? And the final one, selalunya student rasa macam, chapter ni paling best tau sebenarnya. Tapi dia tak best sebab dia duduk kat belakang. Tu yang saya tak puas hati tu. Sebab last awak belajar, masa tu form 1. Chapter 4. Masa tu muka macam telur lagi kan. Bukan faham pun 100%. Aduh, zaman rambut terpacak, jam lagi besar daripada tangan. Perempuan dah hot lah, dia lain sikit. Zaman pakai beg tarik tu. Tak percaya tengok IC. Lelaki lah. Perempuan masa dia buat IC tu dia dah hot. Itulah pasal dia duduk dekat last kali. Itu yang ramai ni. Sebab tu dia chapter yang terakhir. Aduh, emo lah. Okay, so chapter 15 dia mengajar awak benda yang betul. Saya tak kata apa yang awak belajar masa mitosis, meiosis tu tipu. Tak. Dia just tak clear. Siapa kat sini
yang rasa setiap bulan perempuan hasilkan ovum? Hello, dalam kelas ni kan, saya seorang je pernah hasilkan ovum. Awak semua tak pernah. Tahu tak? Hal? Sebab saya seorang je yang tengah mengandung. Apa, kau mengandung ke? Ovum hanya terasa bila ada persenyawaan. Jadi yang awak hasilkan setiap 28 hari atau setiap bulan tu bukan ovum, oocyte sekunder. Secondary oocyte. My secondary oocyte is the only secondary oocyte yang already get fertilized. Yes, unless if you're pregnant. Okay, you understand? Jadi cerita dia macam ni. In chapter 15, they introduce us kepada cara penghasilan gamet. What is spermatogenesis? What is oogenesis? Macam mana ovum dihasilkan? Okay? Macam mana sperma dihasilkan? Okay, lelaki kan, dia adalah ready stock. Maksud ready stock is, awak bayar hari ni, besok dia post. Betul tak? Tapi kalau perempuan, dia adalah pre-order. Awak bayar hari ni, kena tunggu lagi 2 minggu baru dia post. Lama cerita perempuan ni. Itu yang kita kena tahu lagi detail. Perempuan memang complicated sikit, as always. So you have to understand them. Complicated bukan nak lari, you kena hadapi. Jadi daripada you belajar oogenesis dan spermatogenesis, awak akan diajar tentang kitaran haid. Kitaran haid dia akan mengajar awak penglibatan hormon. Macam mana seorang perempuan tu boleh mencapai tahap kesuburan. Macam mana seorang perempuan tu boleh stopkan dia punya tahap kesuburan dengan makan pil perancang. Apa connection pil perancang dengan kesuburan seorang perempuan? So you will learn more once you understand hormon, you akan faham apa yang saya bincangkan tadi. Okay? Lepas tu kita akan belajar tentang jenis-jenis kembar. Kembar ada 2 jenis. Kenapa ada setengah kembar muka dia sama? Kenapa ada setengah kembar muka dia tak sama? And then you akan belajar development of the fetus. What is placenta? Apa kebaikan makan makanan yang sihat untuk ibu mengandung? Okay, so all these you would learn. And finally, once you dah belajar tentang bahagian pertumbuhan manusia, you akan diajar tentang pertumbuhan. Okay, what is the differences between reproduction and growth? Okay, reproduction, awak reproducing something, awak menghasilkan something. Once dah hasil, kita nak besarkan dia. Growth is bila kita belajar kaedah tumbesaran mereka. So kat sini you akan belajar tumbesaran untuk serangga, you belajar tentang tumbesaran untuk haiwan, tapi tak banyak. And you belajar sikit tumbesaran untuk manusia. So beza lelaki dengan perempuan. Kenapa lelaki balik lambat, perempuan balik cepat. Semua ni akan belajar. Okay, so that is all in chapter 15. So itu saja untuk kita punya syllabus form 4. So saya nak pass balik the mic to Sir Iqbal. Okay, Sir Iqbal silakan. Alright, thank you Teacher Sarah. Kita dah dengar tadi form 4 dan form 4 punya syllabus dari chapter 1 sampai ke chapter 15. Now, saya harap you guys dah ready untuk tingkatan 5 pula. Tingkatan 5 ni saya rasa most of you, bukan semua most of you masih lagi belum habis syllabus, which is okay. Dengar je dulu, fahamkan saja dulu the flow of everything here. Sebab dia ada 3 bahagian. Dan kita pada 3 cikgu dekat sini. So senanglah kita nak bahagikan. Yang pertamanya adalah bahagian tumbuhan, bahagian ekosistem dan bahagian genetik. So, untuk form 5 saya akan startkan dengan bahagian tumbuhan. Kita akan pergi pula kepada Teacher Sarah untuk bahagian ekosistem, and untuk genetik Sir Zeki dekat sini. Masih boleh tahan lagi? Masih boleh terima lagi? Masih boleh serap lagi semua orang? Boleh nak? Tahan sikit lagi. Sikit lagi untuk kita dapat gambaran penuh apa yang kita belajar daripada tingkatan 4 sampai ke tingkatan 5. Tingkatan 5. Jom kita mula sekarang. Chapter 1 sampai 7. Semuanya pasal pokok. Ini gambaran penuh Chapter 1 sampai 7 semuanya pasal pokok. Chapter 1 adalah berkaitan dengan tisu tumbuhan, plant tissue. Chapter 2 pula berkaitan dengan daun. Jadi, first of course kita rasa what? Tissue plant kan kita dah belajar waktu form 4. Yes, kita dah belajar waktu form 4 tissue of plants. Tapi dekat sini kita juga akan go through kan juga tentang dia punya pertumbuhan, primary, secondary dan juga perennial, biennial, annual plants. So ini kita akan tengokkan tentang how do they grow. Di sini ada graph
Dekat sini kalau awak dah biasakan untuk chapter 1 saya minta satu je. Untuk chapter 1 tolong biasakan dengan nama-nama tisu tumbuhan. Sebab awak akan pakai nama-nama tisu ni sampailah ke chapter 7. Well, to be true sampai chapter 6. Jadi tolong betul-betul fahamkan, biasakan nama-nama ni. Bukan setakat 3 ni je. Kita ada banyak lagi. Kita ada mesophyll, kita ada meristem, semua tu. Okay? Biasakan nama tu and should be awak akan jadi okay. Sampailah chapter 7. Kemudian untuk pertumbuhan, tolong biasakan graph. Untuk primary dengan secondary, tolong biasakan diagram. Primary, diagram dia macam mana. Secondary, diagram dia macam mana. And then lepas tu untuk growth curve, annual, tumbuhan semusim, 2 musim, annual, biennial. Dan satu lagi adalah perennial, pertumbuhan saka. Ini ada graph dia. Kalau awak dapat tahu graph tu, dapat tahu nama ni, chapter 1 awak dah cantik. Dah. The best. Chapter 2 adalah berkaitan dengan daun. Simple enough. Chapter 2 just pasal daun saja. Tapi rupanya daun ni macam-macam sebab daun ni lah pokok. Pokok kalau tak ada daun tu namanya bukan pokok sangat rupanya. Okay. Jadi dekat sini, daun ni kita akan tengok tentang macam mana berlakunya transpiration menggunakan penutupan dan pembukaan stoma. Mana stoma ni? Stoma. And daripada sini juga awak kena fahamkan tentang fotosintesis. Dekat sini, dia punya transpiration, awak just kena tahu macam mana dia keluar. Awak tak perlu tahu macam mana air tu bergerak ke dalam. Awak kena tahu macam mana dia keluar sahaja. Sebab macam mana air tu bergerak, awak akan belajar waktu chapter 4 nanti. And dekat sini, awak akan belajar tentang fotosintesis. Macam mana pokok buat makanan daripada cahaya dan udara sahaja. Light independent, light independent. Tindak balas bersandar cahaya, tindak balas tidak bersandar cahaya. Awak kena fokuskan dekat sini. And dah fahamkan yang ni, dah fahamkan yang itu, awak juga kena fahamkan apakah relationship antara fotosintesis dengan respiration melalui titik pampasan ataupun compensation point. Chapter 2. Habis. Kalau apa yang saya cakap tadi semuanya awak boleh recap dia, awak boleh macam, oh saya tahu ni, tahu ni. Then awak dah cukup cantik untuk chapter 2. So chapter 2 walaupun dia panjang, tapi attacking point dia adalah stoma opening and closing, kemudian fotosintesis. Okay. Next part kita juga ada chapter 3. Chapter 3 pasal nutrisi. Chapter 3 adalah nutrisi dan akar sebenarnya. So dekat chapter 3 awak akan belajar tentang the structure of root. Ini paling pendek sebenarnya. Tapi ini juga adalah chapter yang senang nak faham, susah sikit nak ingat sebab kita ada banyak jenis makro dan micronutrients. Total awak ada 7 macronutrients dan 8 micronutrients yang awak kena hafal, yang awak kena ingat, yang awak kena fahamkan. Okay. Tapi yang itu adakah ada soalan yang tanya, adakah awak kena hafal semua? Bergantung. Kalau awak tak berapa nak skor, awak tak nak skor dekat dalam chapter ni, tak payah hafal pun boleh, tak ada masalah. It is all up to you. Tapi jawapannya adalah kena. Jangan risau, you find nota yang boleh memudahkan awak. You find nota yang boleh memudahkan awak. Contoh, nanti saya, kalau tak silap saya, Zeki, Tisa Sarah, saya, Samidi, kami ada share satu nota untuk memudahkan awak satu gambaran penuh. Lepas tu macam Zeki dia buat akronim juga. Nanti mungkin Zeki nak share dekat diorang ke? After this kalau kita dah masa, okay? Kemudian, itu chapter 3. Maksudnya sekarang ni kalau kita fahamkan, chapter 1 tengah belajar pasal tisu. Chapter 2 belajar pasal daun, the leaf. Chapter 3 belajar pasal akar, root. Chapter 4 belajar pasal saluran dalam daun, dalam akar, dalam batang. Macam mana dia mengangkut air, macam mana dia mengangkut makanan, macam mana dia bergerak sedangkan dia tak ada jantung untuk mengepam. Itu chapter 4. Kalau awak boleh faham yang ini, you dah faham tentang transport in plants, maksudnya awak dah cukup power untuk chapter 4. Chapter 5 pula belajar pasal pokok ni punya response. Chapter 5 is all about responses. Maksudnya dia punya bergerak pergi ke cahaya, pergi ke graviti, pergi cari air. Macam mana pokok ni boleh buat sedangkan pokok tak ada otak. Daripada sini dia akan tengokkan semua ni pula dibantu oleh hormon. Jadi pokok punya hormon kita ada 5 saja. Kita ada auksin, gibberellin, ethylene, cytokinin dan juga abscisic acid. So ini adalah 5 jenis hormon yang awak kena fokuskan banyak sikit. Contoh kalau awak tak ingat semua ni, tolonglah fokus banyak sikit dekat auksin. Sebab auksin dia akan ada satu essay, dia boleh keluar satu essay dan juga boleh keluar tentang proses phototropism dan juga geotropism. Peranan auksin dalam phototropism and geotropism. Kalau awak tak tahu yang lain ni, tahu yang ini saja, dah cukup untuk awak tampung chapter 5 awak. Tapi kalau nak skor habis-habisan, of course kena tahu semualah.
Macam saya cakap, this is the attacking point of each chapter. Chapter 6 pula adalah berkaitan dengan pembiakan. Pembiakan ataupun growth, atau pembiakan ataupun reproduction dekat sini, it is about flowering punya pembiakan. Pembiakan tumbuhan berbunga. Sebab ada juga tumbuhan yang tak ada berbunga. Ada juga tumbuhan yang dia boleh membiak tanpa bunga. Dipanggil sebagai vegetative. But untuk yang kali ni, kita jangan nak fokus kepada bunga sahaja. Maksudnya macam mana bunga ni, one day kalau dah disenyawakan, dia akan jadi biji, dia akan jadi buah. Flowers, they can turn to fruits and they can turn to seed. How? Apa bahagian dia? Dan untuk fahamkan bahagian ni, awak kena faham juga macam mana pembentukan ovule, macam mana pembentukan the bunga, the pollen, and how do they fertilize until they become fruits. This is chapter 6. Chapter 7 adalah antara chapter yang paling pendek dalam chapter tingkatan 5, iaitu adaptation. Dia ada 4 sahaja dekat sini. First, kita ada bahagian air, dipanggil sebagai hydrophyte. Bahagian yang ada garam, dipanggil sebagai halophyte. Halo tu datang daripada perkataan halas, maksudnya garam. So ini adalah halophyte. Kemudian maksudnya tumbuhan duduk kat kawasan yang bergaram. Kemudian yang kini kita mesophyte. Meso maksudnya adalah middle. Dia taklah bergaram dan dia taklah banyak sangat air. Dia taklah panas sangat. Dia just nice. Jadi maksudnya chapter 1 sampai chapter 6 ni kita belajar pasal pokok ni lah. Chapter 7 ni kita belajar pasal pokok pelik-pelik ni. And lastly kita ada xerophyte. Zero maksudnya kering, dry, tak ada. Dekat sini adalah contoh pokok-pokok cactus, contoh pokok-pokok dekat tempat yang panas. Macam mana pokok-pokok ni boleh hidup dekat tempat yang berbeza dengan menggunakan sistem yang hampir sama. Maksudnya mereka kena buat fotosintesis, mereka kena ada oksigen, mereka kena ada carbon dioksida. So what are their adaptation? Apakah orangnya ciri-ciri penyesuaian? And that is for chapter 7. Kalau awak boleh terangkan macam mana dia boleh hidup dalam air, macam mana dia boleh hidup kat tempat yang bergaram, macam mana dia boleh hidup kat tempat yang kering, then awak dah cukup tahu chapter 7. Quite short. And that is for chapter 1 until chapter 7 form 5 biology. Sekarang kita teruskan pula kepada Teacher Sarah untuk chapter 8 sampai 11 ekosistem. Teacher, silakan. Hi guys. Okay, back again. Kali ni saya nak mengajar you bahagian, bukan mengajar, introduce you bahagian the form 5 element. Okay, tadi kalau you perasan si Iqbal dia buat tema pertama. Betul tak? Okay, so saya akan buat tema kedua which is, tak adalah banyak kena mengena tentang tumbuhan, tapi kita nak bincang tentang kepelbagaian benda hidup yang ada di dunia ni. Okay, so whatever I'm going to teach you, sebenarnya ni adalah bahagian kedua sebab masa you lower secondary, masa tu buka dah tak macam telur dah, kita dah belajar benda ni. Yes, if you actually recall, masa form 2. Okay, masa form 2 awal-awal tu, awak dikenalkan kepada biodiversity. Betul tak? Apa maksud bio? Benda hidup. Apa maksud diversity? Kepelbagaian. Jadi, siapa benda hidup? Who is this living thing? Kita ada human, kita ada the animal, kita ada the plant. Tapi kat sini dia tak ceritakan awak pasal human because human dah pun belajar dalam syllabus form 4. Jadi kat sini apa yang dikenalkan dekat awak? Okay, dia go in depth a bit daripada apa yang you pernah belajar back in form 2. Dekat sini dia akan terangkan dekat awak klasifikasi benda hidup. Mula-mula sekali dia cerita kat awak klasifikasi benda hidup. Maksud dia bukan klasifikasi mikroorganisma aja tau. Benda hidup. Dari sini awak akan faham bakteria adalah salah satu benda hidup yang sangat famous selain daripada haiwan, tumbuhan dan manusia, of course. Jadi diorang ni ada jenis yang boleh bagi kita penyakit. Dia ada dekat luar. Ada jenis yang memang dia dilahirkan dalam benda hidup yang lain. So that is beza antara Archaebacteria and Eubacteria. So you akan belajar lebih mendalam masa you belajar chapter ni. Okay? And then you belajar what is Protista adalah sejenis protozoa dan juga kumpulan klasifikasi alga. Lepas tu you akan belajar tentang fungus. Plantae adalah tumbuhan. Kita bukan belajar pasal tumbuhan, tapi kita belajar klasifikasi. Lepas tu, of course, you akan dikenalkan kepada haiwan dengan manusia. Tapi like I said, you bukan belajar tentang mereka, tapi klasifikasi. Okay? And then, you belajar tentang keturunan. You belajar tentang spesies, keturunan. Dan you belajar siapa diorang ni. Dari sini, you akan recall balik. Oh, saya pernah lah belajar. Rupa-rupanya kan tumbuhan ni ada jenis yang darat, ada yang jenis bukan darat, ada yang jenis air,
Akuatik dengan air sama lah. Jadi you akan recall balik, oh dulu saya pernah belajar kekunci dikotomi. Yes. Kalau you ingat balik yang ada numbering 3, 2, 1, bersayap, tidak bersayap, berkaki, tidak berkaki. Jadi kita kenalkan balik dekat awak. So benda ni dah pernah belajar, tapi recall balik to make you understand. Selain daripada tu, kita juga akan ajar awak klasifikasi mikroorganisma. Dekat sini awak akan faham, rupa-rupanya si virus ni tak ada orang tahu dia siapa. Memanglah dia boleh bagi penyakit, tapi tak tahu dia benda hidup ke tak. Sebab sebagai benda hidup, awak kena ada 5 keupayaan wajib, which is setiap hari awak buat. Bangun pagi buat apa? Bernafas Bernafas tidur pun boleh, tapi menggeliat, bernafas, malah gila PDPR pagi ni. Lepas tu buat apa? Jalan. Lepas tu buat apa? Pergi toilet, kencing. Lepas tu buat apa? Makan. Lepas tu buat apa? Siapa sediakan makanan? Mak ayah kan? Awak datang daripada mana? Pembiakan mak ayah. So, 5 benda ni awak buat setiap hari. Tapi si virus tak buat 5 benda ni. Jadi dia bukan benda hidup yang lengkap. Sampai sekarang kita tak tahu dia siapa. Bakteria buat 5 tersebut. In fact, protista, protozoas, alga, fungus buat walaupun tak sebanyak, tapi virus dia tak sebagus yang lain-lain. So, we still buat research siapa virus ni, but in this chapter diterangkan awak perbezaan mereka lah. And then you belajar tentang macam mana penyakit ni boleh datang daripada certain microorganism. So you belajar what is pathogen, you belajar what is vector. Vector means adalah benda yang membawa pathogen tu kepada kita sampai kita boleh dapat penyakit. Okay, so that is in this chapter. It's more, tapi saya terangkan dekat awak sedikit sebanyak. And then we have chapter seterusnya, ecosystem. Okay, ecosystem is awak belajar tentang tadi klasifikasi. Biodiversity, betul. Awak belajar siapa diorang, kan? Ekosistem, awak belajar hubungan diorang. Awak belajar apa hubungan antara satu spesies dengan satu spesies. Apa jadi bila populasi duduk dengan satu populasi. Apa jadi kalau benda hidup duduk dengan benda tak hidup. Tapi this is all natural things that we're going to talk about. Maksud dia, benda yang memang semula jadi. So you learn about the relationship dekat sini. So when you learn about the relationship, awak akan dikenalkan kepada hubungan antara pokok biasa dengan pokok paya bakau. Kenapa kita panggil pokok-pokok dekat hutan tu climax community? Kenapa kita panggil pokok-pokok paya bakau ni spesies dia berbeza? Kenapa kalau awak perasan bumi kita ni 71% air, lepas tu 29% darat. Walaupun dah ada macam-macam aktiviti manusia, pemanasan global, walaupun dah ada hujan asid, walaupun dah ada apa lagi? Kesan rumah hijau, walaupun dah ada penipisan lapisan ozon, walaupun dah ada macam-macam lah yang awak jahanamkan lah bumi ni. Tapi kenapa kita tak tenggelam-tenggelam lagi? Why? Kenapa darat kita percentage dia stable lagi? Awak akan belajar kat sini. Siapa spesies yang bantu kita? Kenapa dekat setiap pesisiran pantai, pesisiran air laut mesti kena ada paya bakau? So you akan dikenalkan kepada the beauty of the nature and how they work together walaupun you are the destroyer. Contohlah, not only you, we also lah, same-same lah kan. Nampak tak? Tuhan memang dah rancang dah. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Okay? So this is the chapter yang dikenalkan ke awak tentang the ecosystem, sistem semula jadi. And then we also learn about another chapter which is dah jahanam kan, macam mana kita nak pulihkan? Betul. Kalau awak buat salah dalam hidup, kan? Tuhan akan ampunkan awak kalau awak minta keampunan. Betul ke tak apa saya cakap? Sebab Tuhan tu Maha Pengampun. Ya. Yes, betul. Saya pun kalau orang buat salah dengan saya dia minta maaf, saya tak sampai hati lah. Jadi ini adalah chapter pengampunan. Maksud dia dah jahanam dah bumi kita ni. Tapi kita nak atasi balik masalah tersebut. Ataupun sebelum bumi kita jahanam lagi teruk,
kita elakkan dia. So this is preservation and conservation. Macam mana kita nak pemuliharaan dan pemeliharaan bumi kita. So ingat lagi tak yang tadi saya cerita kat awak, macam mana kita nak hancurkan bumi? Sebenarnya adalah dengan pemanasan global yang datang daripada kesan rumah hijau. Lepas tu kita ada penipisan lapisan ozon. The thinning of ozone layer, we have acid rain, betul tak? And we also have other pollution like air pollution, water pollution, even land pollution, thermal pollution. Kalau you pernah dengar BOD, biochemical oxygen demand, tak pernah dengar, kita akan belajar. Eutrofication, semua ni, once kita dah faham apa masalah semua ni, kita akan tahu macam mana nak elak dia. Kadang-kadang kita tak faham kesan rumah hijau tu apa. Sampai sekarang orang fikir, oh penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau samalah. Tak sama guys. Apa beza kesan rumah hijau dengan gas rumah hijau? Tiga-tiga ni pun kita tak tahu sebenarnya. So once kita belajar, kita dah faham macam mana nak selamatkan bumi kita. Okay, so how to fix sustainability. Jadi kita akan belajar teknologi hijau yang boleh membantu kita ke arah prihatin. Zaman dulu kita punya teknologi tak bagus. So slowly they build teknologi tapi jahanamkan bumi pula. Tapi zaman sekarang kita semua dah pandai, saintis semua dah terror. Jadi kita build teknologi yang takkan jahanamkan bumi. That is why soon people, we are going to use a different type of kereta. So no longer akan digunakan pakai petrol, kita akan mula pakai kereta elektrik. Bukanlah macam Tesla bukan semua orang mampu kan. Tapi soon, macam dalam 20-30 years time, I rasa Malaysia pun akan tukar juga. Sebab negara-negara yang besar macam European and all that kan, macam Zeki cakap, ingat tak dulu? Diorang akan mula ban kereta-kereta yang menggunakan petrol. Because why? Kita semua tahu keburukan petrol apabila dia dibakar. Betul tak? Kereta terbang tu tak tahulah, wallahualam. So that is about chapter 10. Okay, jadi saya nak pass I pass to another speaker which is Zeki. Dia akan habiskan the whole thing. Chapter yang seterusnya. Silakan Zeki. Thank you, Miss Sarah. Alright, hello everyone. Terima kasih kerana masih lagi bersama walaupun ada yang telah keluar kerana PDPR. So, kita teruskan dengan chapter 11 iaitu permulaan untuk tema ketiga tentang genetik. Sesuatu yang misteri kepada kita semua. Misteri bagaimana kita setiap organism boleh mempunyai pelbagai-bagai ciri kerana resepi. Resepi apa dia? Resepi genetik. So chapter 11, ladies and gentlemen, tentang genetik kita akan belajar bagaimana genetik itu boleh diwariskan, how the genetic characteristic able to be inherited by all the organism. Jadi cara-cara dia punya pewarisan genetik iaitu kita ada monohybrid dan juga dihybrid. Ini penting soalan boleh keluar dan inilah dia topik di mana awak akan nampak ada crossing. Macam mana kita nak faham, bagaimana kita nak tahu bahawa kalau kita memang ayah kita orang Melayu, mak kita orang Melayu, kita confirm tak ada yang muka macam Mak Saleh mata biru. Di sini kita akan belajar dan ada yang ada tulis kat sini bagus. So this is very related with our mitosis and meiosis chapter. Jadi kalau master tentang bab 6 meiosis, insyaallah ini akan lagi buka mata anda kepada misteri genetik ya. Seterusnya kita akan keluar berkenalan dengan nama Mendel 1, Mendel 2. Ini penting tau. Mendel ni nama bapa kepada ilmu genetik ya. Seterusnya ini yang best. Macam kita juga akan belajar bagaimana, saya besarkan sikit. Nampak kataan tu human, ada ABO, ada gender, ada hemophilia. Ini nak tunjuk apa ni? Ini nak tunjuk bagaimana kita akan belajar bagaimana kumpulan darah manusia boleh diwarisi dan kita boleh tentukan tau sama ada kita ini kenapa kita boleh dapat kumpulan darah yang berbeza dengan mak ayah. Sebagai contoh, ayah kita AB, mak kita O. Maka kita dan adik-beradik kita confirm tak ada yang AB macam ayah. Confirm tak ada. So how? Kita akan belajar bab ini. Seterusnya, kita juga akan belajar kenapa walaupun dah ada 5 orang anak lelaki, nak dapat anak perempuan yang ke-6, kita boleh tahu berapa probability dia. Kita tahu, kita boleh main nujum, menilik berapa persen
kita boleh dapat anak perempuan. Di sini kita akan belajar. Seterusnya, bila bab-bab genetik ini juga pasti akan berlaku masalah mutasi or mutation, ada defect, maka akan ada banyak-banyak jenis penyakit berkaitan dengan masalah pewarisan genetik. So there are diseases are related or caused by this genetic inheritance defect. For example, hemophilia, masalah penyakit darah tak nak beku. Nanti saya terangkan ada kaitan dengan kambing tentang penyakit ni, nanti kita terangkan. Seterusnya juga menerangkan kenapa ramai lelaki ada colorblind, buta warna, dan juga kenapa ada perempuan juga buta warna. Ada. Dan kalau perempuan ada buta warna, kita boleh belajar faham kenapa perempuan yang buta warna lebih teruk berbandingan lelaki yang buta warna. Yes. Seterusnya, ini saya kata seterusnya sebab kita kena cepat, minta maaf ya. Okey, kita juga akan belajar tentang peta ke kromosom ataupun the mapping of the genetic yang kita panggil sebagai human karyotype. Ladies and gentlemen, abang-abang, kakak-kakak, human karyotype ini ataupun memang BM karyotype juga adalah merupakan satu topik yang kerap ditanya dalam SPM dalam paper 1 dan juga paper 2. So tengok ni. Tengok kita mula ada kromosom yang bersepah-sepah secara semula jadi yang badan kita. Kromosom, bukan cacing. Astagfirullahaladzim. Ini kromosom semua ni. Kita boleh keluarkan, kita boleh pisahkan. And then, kita akan petakan mereka mengikut ciri jenis, bilangan dan juga saiz mereka. So, di sini kita tahu. Karyotype ini ialah karyotype orang yang ada sindrom Down. Nanti kita akan belajar kenapa. Itu chapter 11. Chapter 12. Baru kita faham. Kenapalah muka kita macam muka ayah. Adik kita muka macam mak. Di sini kita akan belajar variation. Dan kenapa muka kita tak sama dengan muka jiran kita sebelah. Ini namanya variasi or variation. Dan variasi ni sekerap ditanya sebab tu kita nak fokus ada 2 jenis variasi, iaitu selanjar or continuous, yang kedua discontinuous ataupun tidak selanjar. So di sini akan ada beberapa ciri-ciri penting tentang variasi yang harus kita tahu. Pertama tentang graf, kedua tentang faktor yang mempengaruhi variasi. Sekejap saya betulkan sekejap. Nampak dah? Nampak dah kat skrin saya? Yes. So satu ialah faktor persekitaran, yang kedua faktor genetik. Sekejap pasal nota nanti kami akan Trooper akan beritahu, tak saya akan di-share. Cuma channel mana saya akan cuba confirmkan balik. Memang akan diberi. Jangan risau. Fokus ke depan. Jangan type tanya pasal nota. Okay. Now, ladies and gentlemen, apa saya cakap tadi? Pertama ialah tentang faktor-faktor tadi. Contohnya, mak kita tinggi, ayah kita tinggi. Sepatutnya kita tinggikan. Tapi kita tak tinggi-tinggi. Kenapa? Faktor persekitaran. Awak cium bau susu dah nak termuntah-muntah. Itu contohnya. Faktor genetik sebagai contoh, mak hidung mancung, bapa hidung mancung, takkan kita nak hidung kemek. This is the genetic factor for variation. So, apa lagi yang kita perlu tahu tentang genetik di sini? Di sini baru kita faham. Kita akan belajar macam mana mutasi genetik boleh berlaku. And there are 2 types of mutation. Mutasi genetik, mutasi kromosom. So guys, inilah saya kata misteri. Baru kita faham apa risiko untuk anak kita dapat Down syndrome. Apa risiko untuk kita dapat kanser. What is the risk after expose ourselves to certain substance that we could get some genetic defect. Ataupun apa risiko untuk kita jadi macam Teenage Mutant Ninja Turtle. Kat sini kita akan belajar. Tahu tak Teenage Mutant Ninja Turtle ni? Okey, kita teruskan. Itu ni saya nak sebut nama-nama lah. Contohnya Klinefelter, Turner, Down syndrome dan sebagainya. Chapter 13. Chapter 13 pula tentang apa pula? Inilah dia. Kebijaksanaan manusia. We manipulate the genetic. Kita memanipulasikan, main-main dengan genetik. Untuk apa? Untuk tujuan yang baik-baik lah. Apa contohnya? Genetic engineering. Jap, tak nampak. Sekejap saya tukar. Tak nampak lah. Sekejap. Saya tarik sini. Salah. Sekejap. Minta maaf kat skrin handphone saya terbalik. Ini dia. Alright. Genetic engineering. Kita akan belajar macam mana kita main-main dengan bakteria tau. Jangan ingat bakteria saja yang boleh menjawab kita sakit. Kita boleh mempermainkan bakteria. Kita gunakan bakteria untuk menghasilkan insulin berjuta-juta liter setiap hari ke setiap bulan. Tak silap saya. Seterusnya, kita juga dapat memahami bagaimana makanan yang dah termodified genetiknya terhasil GMF dan GMO. Kita juga boleh menghasilkan organisma yang
Wow, power. Macam-macam ciri special dengan menggunakan ilmu GMO. Itu tentang kejuruteraan genetik. Seterusnya, aplikasi bioteknologi. Dan this is the future, ladies and gentlemen. Saya nak sangat-sangat ada pelakon di sini bakal menjadi pakar gene therapy. This is the future. For example, kanser. Sekarang ni rawatan kanser yang kita kata banyak kanser tak ada ubat. Now we have a positive future by using gene therapy. Terapi gene. Kita main-mainkan dengan genetik di situ. Kemudian, masalah yang dari dulu sampai sekarang di Sri Lanka sekarang ni terbaru, tumpahan minyak. Bagaimana kita menggunakan ilmu genetik membersihkan tumpahan minyak. Ni jin bukan jin Samsudin, bukan jin Ifrit, bukan jin genetik. DM sebut jen. Bukan jin Islam. Bukan jin Islam. Astagfirullahaladzim. Jin, genetik, jin. Okey, seterusnya DNA profiling ni yang untuk jenayah ni. Inilah dia yang kalau nak tahu orang tu confirm pembunuh, confirm buat bersalah, kita pakai DNA profiling dan ini adalah dia punya contoh boleh buat kat mamal biasa-biasa, and then kita mempergunakan ilmu genetik untuk menghasilkan tumbuhan dan juga ada belalang pula dah. Terganggu saya sekejap. Cantik sangat lukisan ni. Terima kasih Encik Iqbal. Lukisan cantik. Pokok-pokok ini memang punya rintangan terhadap penyakit-penyakit dan juga masalah tak cukup air, panas sangat, tanah tak sesuai sebagai contohnya. Itu chapter 13. Maka tamatlah review overview Form 5. Best kan Form 5 punya bio kan? Okey, seterusnya kita bagi kepada ketua kelas kita, Sir Iqbal. Ketua kelas. Okay, terima kasih Sir Zaki, terima kasih Teacher Sarah. Sekarang ni I hope korang dah dapat gambaran penuh of apa yang awak akan tempuh di tingkatan 5 dan apa yang awak dah tempuh dalam tingkatan 4. Satu je. Waktu kita belajar, kita akan rasa sesak atau kita akan rasa macam wow, benda ni berat sangatlah, benda ni besar sangatlah. Waktu kita belajar chapter by chapter, sebab kita tengah fokus tau. Kita tengah fokus dekat satu subtopik. Tapi kalau awak tengah rasa lost sangat, awak tengah rasa macam apa benda aku belajar ni? I hope you can take this nota, you tengok balik macam ni je di bahagian kecil sahaja. Okay? Jadi itu saja. Itu yang saya nak awak dapat hari ni, itu yang kami nak awak dapat hari ni. Ya ini kalau awak rasa overwhelmed, awak rasa macam dah sesak sangat dengan semua benda ni macam aku tak boleh bawa benda ni. Tengok balik dekat sini. Bila kita tengok gambaran penuh baru kita rasa macam boleh, aku sebenarnya tengah sangkut part ni je. Tapi part yang lain ni semua okey. Tapi sebab sangkut part ni and kita pula tengah tengok part ni, kita akan rasa macam aku tak boleh bawa topik ni. Aku tak boleh bawa subjek ni. Yes. Itu yang saya nak awak buat. Itu yang kami nak awak buat sebenarnya. Dan sekarang ni kita nak pergi pula kepada formatting untuk SPM Biology. Kita ada kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3 with a total mark of 170 sekarang ni. 170, ya betul. 108. 170. 170 ke? Ya, 170. Paper 2 100, paper 1 40, paper 3 30. 170 betul lah. Yes, yang 194 tu tinggi saya. Itu bukan markah. Aduh, sir, dia orang dah belajar banyak daripada you dah. Dia si kenakan you daripada tadi je. Tak, dia orang ni ramai yang tak percaya. Nanti one day kalau kita ada buat tour, baru korang tahu, korang tengok saya macam ni. Okay. But for now lah kalau kita ketinggian purata Malaysia 160 kan, Seimbal kan? 164.7. Just saja nak clarify. Ketinggian 164. 0.7. Itu adalah untuk lelaki, untuk perempuan 155. Okay. So saya apa 167? Saya memang above average lah saya. Saya pun above average lah. Ya betul. Okay, format. Saja nak cakap saya average. Okay, jadi sekarang diam semua. Sekarang ni kita akan tengokkan tentang kertas 1, kertas 2, kertas 3. Macam mana nak score sebenarnya? Of course lah, jawapan senangnya kalau nak score kita jawab je lah, betul lah. Tapi ini nak tunjuk ke awak bagaimana yang awak kena attack, bagaimana yang kadang-kadang kalau awak tengah lemah waktu tu awak berserah dulu. Dia ada setengah part yang kalau macam kalau tak boleh sangat berserah. Tapi kalau macam awak dah power, bawa pergi attack. Faham? Jadi kita akan tentang kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kita mulakan dengan Teacher Sarah.
Silakan teacher. Okay guys, okay seperti biasa semua orang tahu paper 1. Okay, paper 1 masa KBSM dulu kita ada 50 soalan, dia bagi awak 1 jam 15 minit. Tapi alhamdulillah KSSM dia dah ubah, dia I tak tahu kenapa dia ubah, maybe dia rasa macam you memerlukan lebih banyak masa untuk berfikir. So dia bagi awak hanya 40 soalan. So 40 soalan ni adalah 40 markah, so satu soalan 1 markah, tempoh ujian dia 1 jam 15 minit, so they maintain the same timing. And aras kesukaran dia, this is something that you kena tahu, tak adalah semua soalan susah. So yang sangat senang, dia berkata sangat senang, nisbah dia adalah 5, sederhana 3, dan yang actually aras tinggi is 2. So aras tinggi ni selalunya dia akan minta awak pilih-pilih 1, 2 ke 3, 4 ke, yang memilih lah. So dia punya nisbah is 5 to 3 to 2. So I guess dalam 40 soalan tu awak boleh bahagikan ikut nisbah yang betul. Tapi dicampur, tak semua sama. Okay, so apa maksud saya tak semua sama? Macam for example, kalau you tengok, okay, this is type of question, contoh soalan. Okay, apa yang dia bagi kat sini adalah soalan 1 sampai soalan 40. Awak akan perasan yang depan-depan ni mostly adalah straightforward question. Straightforward question, usually nisbah dia 5. Okay, 5 dalam 40 soalan. Tapi dah pergi tengah sikit, dia dah jadi susah sikit, so nisbah dia jadi 3. And then last sekali, kalau nak dekat soalan 40 tu, macam dalam 35 ke 40 tu, semuanya adalah soalan yang aras tinggi. But kadang-kadang dia akan bercampur juga. Nak ikutkan betul-betul SPM level, dia akan ikut yang macam teacher sebut. Nampak tak? This is soalan yang ke-40 kan? Ini adalah soalan pilihan. Ini adalah soalan aras tinggi yang saya sebut tadi. It all depends up to you. Pada saya, cara yang paling senang adalah awak faham konsep paper awak dulu. In biology, dia susun ikut topik. Kalau awak tengok KBSM punya style, dia susun ikut topik. Macam soalan 1, maybe chapter 1, chapter 2, chapter 3 or form 4. So yang last question, yang 40 ni, soalan ke-40 ni adalah form 5, the final chapter. So kalau katakan awak terror gila dalam form 4, you boleh start soalan daripada question 1. Kalau awak terror form 5, then you start daripada 40. Tapi jangan lupa check and lorekkan dengan betul. So that is small tips daripada saya. Very simple. Awak jangan risau for those yang tanya nota tu. Kejap lagi kita akan update nota. Don't worry, together with the format as well. Okay? Alright, saya nak pass my speaker yang seterusnya. Itu Sezeki. Hi everyone, good morning. Harap-harap anda punya mata masih lagi terbuka, semangat masih lagi membara. Okay, kita bincangkan paper 2. Paper yang ditunggu-tunggu dan disukai ramai. Basically for the new format, paper 2, pertama markah dia 100 markah. Total 100 markah. Diberi masa 2 jam setengah. 2 jam setengah. And then there are two section, ada 3 bahagian. Bahagian A, B and C. A, B and C. A 20 markah, B 40 markah, 60 markah, C 20 markah. Dan kemudian macam mana pemberat soalannya? Untuk bahagian A, kalau awak tengok di skrin saya, bahagian A ada 8 markah dan ini merupakan soalan struktur, respon terhad, kadang-kadang ada juga yang terbuka, tapi markahnya pendek-pendek. 8 markah, wajib jawab semua. You have to answer all the 8 question to give you total of a 60 marks. Untuk bahagian A ialah 60 markah. Bahagian B, you are given 2 question, ada 2 soalan, tapi kemudian awak kena pilih 1 sahaja dan dia akan berikan hanya 20 markah. Dan bahagian C, wajib. Tidak ada pilihan. Istilah essay C memang soalan tu wajib jawab dan markahnya adalah 20 markah. So macam mana bentuk-bentuk soalan paper 2? Dan ramai yang akan mengigau sikit pasal soalan paper 2 ni kan. Jadi ini saya bagi contoh. Bahagian A, ni saya senang, straightforward. Bahagian A macam saya kata, 8 markah wajib jawab. Soalan dia struktur, contohnya dia straightforward. Soalan yang straightforward, label-label dan sebagainya. Ini senang senang saja. Saya rasa pun senanglah tengok soalan ni. Jadi apa saya nak bincang dengan anda ialah kejap-kejap yang ini ini ke? Kejap. Kejap. Yang ini saya nak bincang dengan anda iaitu kata kunci dalam paper 2. What is the meaning? Dan ini yang ramai akan confuse. Contoh, for example, ladies and gentlemen, yang ini diberikan oleh Sir Didi awak. Memang dah lah handsome, single lagi. Okey, jadi tengok nombor 1, kalau keluar soalan minta nyatakan. Silau ke?
Dah tak silau ke? Okay, nombor 1. Nyatakan state nama. Ini straightforward. Give very short answer tapi kena accurate. Ni saya tak ada masalah. Yang selalu jadi confused ialah describe ataupun huraikan. So, describe, ladies and gentlemen, soalan ini minta awak beritahu tentang mekanisme, konsep-konsep yang ditanya dalam soalan. It asks you to explain, to describe actually the concept and also the mechanism. Without, tanpa beri sebab. Jangan bagi sebab untuk soalan huraikan. Contohnya, sila huraikan sifat fizikal seibal. Jadi awak nyatakan, seibal kata tingginya 194 cm. Tapi soalan tak nak minta awak bagi sebab. Do not give you reason. Seibal 194 cm kerana dia dulu suka minum susu soya. Contoh, itu bukan describe. Itu bukan huraikan. Guna contoh tinggi ni, faham semua? Itu huraikan. Jadi bila masa pula soalan minta kita bagi sebab, dia punya kata kunci ada 2, iaitu explain, terangkan, ataupun yang kedua, bincangkan or discuss. Maka baru kita akan bagi sebabnya. Bincangkan ketinggian seibal 194. Contohnya, seibal mendakwa dirinya 194 cm tetapi kami rasa tidak betul. Kerana because awak mula berikan sebab. Boleh faham? Ini saya minta maaf, kena buat cepat. Jadi ini nombor 3 dan nombor 4. Seterusnya yang lain senang, determine, calculate. Jadi ini adalah apa kita kata kita buat kira-kira, tunjuk unit. Ingat, dalam bio pun kadang-kadang kena pakai bagi unit kalau minta kita kira-kira. Contohnya kalori, for example. Itu senang. Nombor 6, senaraikan. Ni siapa salah ni tak pandai jawab ni, saya tak tahulah ya. Senaraikan, easy. Ramalkan. This is a bit tricky question actually. But yang penting ialah nak ramalkan soalan ni ialah awak memang kena berfikir di luar, apa kita kata, di luar kotak. But the hints are there. Clue dia dah diberi dalam soalan. Jadi apa awak kena buat? Ialah awak cuba sambungkan dia punya information yang dia beri, clue-clue yang ada, and awak kena berikan ramalan ataupun the prediction, a logical prediction. Ramalan yang logik sesuai dengan maklumat yang diberi dalam soalan. Okey. Nota, ya betul. Ya, ramai yang baru join ke? Nota insya-Allah kami akan beri. Betul seibal kan? Betul kan? Cuma channel kat mana? Telegram. Nota kita akan bagikan, antaranya adalah kita akan letakkan dekat Telegram. Lepas tu tengok macam mana notes department nak edarkan lagi lah. Tapi yang pentingnya dekat Telegram memang kita akan letak. Dan kepada yang tak tahu, bukan Telegram saya, bukan Telegram Zaki, bukan Telegram Miss Sarah, tetapi adalah Telegram MC Plus. MC Plus dan ada tanya mana nak cari? Boleh pergi ke IG MC Plus, dekat situ dia punya bio kan. Nama pun bio kan. Biologi ada bagi link Telegram. Betul saya Iqbal kan? Ya betul, benar. Bio MC Plus. Okey, boleh saya teruskan sebab saya tak tahan. Ramai betul yang tanya soal nota ni. Minta maaf. Okey, nombor 8. Define. Definisi kot. Saya tak payah bincang lama. Justification. Justify. Ini soalan minta pendapat awak tau. So kadang-kadang memang selalulah ya kena berfikir di luar panjang. Justifikasikan ataupun wajarkan. Ini sekadang ayat ni wajarkan kenyataan ketinggian seibal 194 cm. So awak boleh jawab setuju atau tidak setuju. Dan dua-dua boleh diterima. Asalkan penerangan awak adalah logik. Your explanation is logic. For example, kita ambil kenyataan apa yang memang ya ke wajar? Ya ke tak wajar? Apa yang memang kontroversi. Sekejap, saya cuba recall balik. Ada ni, kita nak bagi contoh. Apa kontroversi yang saya ibat? Apa kita kata? Hisap rokok tidak harus diharamkan. Jadi selalunya normally kita akan kata wajar kan? Tapi kalau ada orang jawab tidak wajar, boleh dapat markah. Still you can get the marks, but with a logical explanation. For example, kerana kalau diharamkan, maka semua penagih rokok sebelum ini akan mengalami masalah emosi kerana otak sudah ketagihan memerlukan nikotin. For example, tu dapat markah sebab logik. Nampak? Justification. Jadi jangan takut untuk awak bagi tahu jawapan yang mungkin tidak popular, asalkan bagi penjelasan yang logik. Kalau itu paling senang untuk awak explain. So, itu paper 2
daripada saya, ladies and gentlemen. Jadi paper tu nak tak nak memang kena banyak kreatif. Dan insyaAllah seminar-seminar dan kelas yang kami akan buat lepas ini memang akan banyak fokus macam mana nak jawab soalan-soalan dalam paper tu. Next one, paper 3 untuk Sir Iqbal kita. Okay. Terima kasih Sir Zaki. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cuts, untuk kertas 3, dia adalah satu kertas yang sepatutnya tahun ni adalah pengenalan kepada satu format yang baru di mana awak kena masuk ke makmal dan awak kena jalankan eksperimen tersebut. Diberikan bahan, diberikan arahan. Tapi janganlah terkejut, janganlah takut sekiranya berlaku perubahan sebab tahun ni awak tak dapat masuk makmal sangat. Betul ke tidak? Tahun ni awak tak dapat masuk makmal sangat. Jadi sekarang ni, kita masih lagi tengah menunggu keputusan akhir. Adakah awak akan buat format yang baru ni ataupun kita akan ada format alternatif? Tapi setakat ni saya bagi apa yang kita ada sekarang boleh. Apa yang kita ada sekarang adalah kertas 3 akan digabungkan untuk biofizik dan juga chemistry. Biofizik dan juga satu lagi subjek. 3 ni akan dijalankan serentak dalam sepatutnya satu item dalam 45 minit. Satu item dalam 45 minit. Maksudnya kalau awak ambil bio, fizik and chemistry, awak akan ada 45 minit, 45 minit, 45 minit untuk awak jawab soalan dia. Sebab dia akan bagikan satu kertas lagi untuk awak isikan maklumat dapatan daripada apa yang awak jalankan. Dan sebenarnya kalau ikutkan format baru ni sebenarnya akan banyak membantu awak untuk dapat markah. Yes, the report has already been made for you. You just isi tempat kosong, basically. Jadi, untuk scoring, 15 markah setiap satu item. Jadi, kalau awak ambil 3, maksudnya awak dapat 45 marks total lah. Kalau awak ambil 2 saja, contohnya mungkin awak ambil physics, awak ambil chemistry, dan awak and then awak tak ambil biology, then maksudnya you get 30 marks here. Bergantung kepada awak punya. So from here, you get 45, 40 mark untuk paper 1, 100 markah untuk kertas 2, and 45 markah untuk kertas 3. Total awak dapat 185. Tapi kalau awak tak ambil salah satu daripada subjek sains, awak akan dapat 170 sahaja. Alright. Dan macam mana eksperimen yang akan dijalankan semua, saya rasa untuk kali ni punya slot, saya just akan beritahu, you akan kena fill in the data. And then you kena analyze the data. And then lepas tu, yang the method semua tu, awak kena buat dalam makmal tu. Dia akan bagikan semua bahan yang cukup, insyaAllah. Okay. Tapi itulah yang sekarang ni kita tengah menanti lagi. Will we or will we not do this slot? Hopefully we will. Hopefully we will. Cuma macam mana nak cakap Zaki? Boleh ke kalau dia adalah kekangannya adalah macam mana dengan sekolah yang kurang makmal ataupun tak cukup bahan? Betul. Banyak juga. Ini di luar kawalan kita, this outside of our control. So untuk tak nak depress, tak nak stress lebih-lebih, yang tak perlu stress, tak perlu depress, kita fokus kepada apa yang dalam kawalan kita lah. Sebagai student, apa dia? Kita study je. Study je. Yes. Sebagai student study saja. And saya tahu tahun ni mungkin awak kurang buat eksperimen sebab awak tak masuk ke makmal. You carry out less experiment because you are not going to the library, the laboratory. It's okay. It's okay. Kita dalam kelas, saya, Zaki, Teacher Sarah, Sir Hamidi, kami akan explain all the experiment, insyaAllah. Apa yang ada, apa yang boleh. Especially untuk chapter ekosistem, ada bahagian kira-kira. Untuk chapter ekosistem, ada bahagian BOD. Untuk chapter Form 4, ada bahagian nutrition. Eksperimen-eksperimen yang selalunya akan membunuh kita. We will explain it sampai kita faham. And then lepas tu kalau awak perlu buat, at least you have the theory. You only need to do the practical. Okay, but for now, total markah kita adalah macam ni. 40, 100 and 15 per item. Maksudnya kalau ada 3, 45. Kalau ada 2, 30. Awak ada satu je, 15. And daripada sini, tuan and puans, ladies and gents, bunks and cucks, cadangan saya adalah untuk fokus your scoring on paper 1 and paper 3 dulu. Cadangan scoring adalah fokus on paper 1 and paper 3 supaya daripada 2 paper ni saja, you dah dapat lebih kurang dalam 40, awak dapat dalam 35 atau 36.
sini awak dapatkan lagi dalam 35 juga. So you get dalam 70 marks. 70 marks tambah dengan 20 dekat sini, awak dah lulus. Itu untuk lulus. Paper 2 yang akan menentukan how high or how low you go. Tapi paper 1 and paper 3 akan memastikan awak tak fail. Ini adalah cadangan untuk attacking point markah kita. Okay. Paper 1 and paper 3 to make sure you don't fail. Paper 2 akan make sure awak tak fail. Sekarang ni awak nak dapat C ke, D ke, E ke, B ke, A ke, A plus ke. This is the paper yang akan main awak. Tapi dia punya penampung, again, saya kena ulang balik, paper 1 and paper 3. Sebab these two senang nak score compared to paper 2. Bukan nak kata paper 2 impossible nak score. I'm saying lebih senang nak score paper 1 dengan paper 3 kalau awak dah faham semua. Dia syarat dia kalau dah faham semua. Yes. Dia kata, saya nak skor 35 ke objektif. Yes. Amali tu confirm buku teks ke luar? Confirm buku teks. Jangan risau. Dia tak ada suruh buat eksperimen yang automatik. Kita pun tak tahu result dia apa. Dan lepas tu kita suruh awak buat dengan harapan kita nak dapat data. Memang taklah. Awak bukan pelajar master ataupun PhD. Master ataupun PhD saja yang akan kena buat eksperimen yang akan melakukan penemuan baru. Kalau awak dapat penemuan baru, maksudnya awak dah boleh tulis thesis dah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and clerks, saya rasa itu sahaja masa yang kita ada. Saya minta maaf, kami minta maaf, kami terlajak sedikit masanya, tapi harap awak dapat sesuatu yang berharga dalam sesi kali ini. Sebelum kita nak pergi, ada Sir Zaki dengan Teacher Sarah nak cakap apa-apa kepada anak-anak kita, anak-anak 04. Anak-anak 04, all the best, you are the best, you are the best, you are the best, sebab anda adalah batch pertama untuk format baru. Jangan takut, jangan takut. Itu semua format ke apa ke, amali ke, ada ke tidak, itu di luar kawalan. So strategi dia ialah be positive and fokus apa yang dalam kawalan kita, iaitu apa yang kita boleh buat sebagai student, kita study. And selalu-selalulah tengok-tengok kami di sini di MC Plus untuk dapatkan guide seterusnya. Miss Sarah? Okay, alright guys. I just nak ucapkan terima kasih banyak-banyak for spending your time with us pagi ni, walaupun ada PDPR, walaupun sebenarnya katil tu lagi memanggil kan. Tapi awak pilih untuk duduk dalam kelas ni, itu adalah satu kejayaan yang pertama sebenarnya yang awak dah capai. So kejayaan kedua adalah untuk awak teruskan usaha awak so that you continue belajar. Macam Sir Zaki kata, kita tak boleh control what is going to happen with the format, syllabus and all that. But there's one thing we can control lah, untuk control diri kita supaya belajar. Apa lagi yang kita boleh buat selain daripada belajar? Belajar is the only thing yang kita patut buat right now. Okay, tak tahu-tahu kan, tak faham-faham kan. Kita ada macam-macam cikgu kat MC Plus ni, kita ada semua pakar-pakar kat MC Plus ni, so awak boleh join kita and you can also come to our trial class, try every teachers and every subject supaya awak rasa puas hati, then awak boleh teruskan pelajaran awak. Okay, so jangan lupa, this is just tangga pertama, you still ada banyak lagi tangga untuk pergi sebab SPM is just around the corner, bulan 3 tahun depan. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Teacher Zaki, terima kasih kepada Teacher Sarah, and for me juga, saya nak cakap I'm very proud of you sebabnya dengan datang ke sini ataupun nanti bila tengok dekat YouTube nanti benda ni, you are making the right choice for your future. Bukan nak kata kami yang akan menyebabkan awak punya masa depan cerah, tidak. Tapi maksudnya awak sendiri dah mengambil langkah untuk menjadi lebih bagus. Mungkin dengan kami, mungkin dengan orang lain tak kisah, tapi yang pentingnya adalah you are moving forward. Awak tengah bergerak ke hadapan. And for me, it is something that you should take pride in. Dan itu saja daripada saya, itu saja daripada kami. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Goodbye, thank you, take care. Bye-bye. Assalamualaikum guys, bye. Bye. Boleh sambung tidur, boleh sambung tidur dan mandi.